Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Sambung 954. Hatim Az-Zahid berkata, 4 macam tidak dimengerti nilainya kecuali oleh 4. Nilai muda tidak diketahui kecuali oleh orang yang telah tua. Nilai kesihatan tidak diketahui kecuali oleh orang yang sakit. Nilai sejahtera tidak diketahui kecuali orang yang terkena bala. Dan yang keempat, nilai hidup tidak diketahui kecuali oleh orang yang sudah mati. Hatim Az-Zahid, seorang daripada ahli ibadah, orang saleh. Dia kata 4 macam ini tidak dimengerti nilainya kecuali oleh 4. Ini sama yang kita diperingatkan dalam hadis Nabi. Nabi kata irtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 sebelum tibanya 5. Yang ni Hatim Az-Zahid berkata, seorang orang saleh. Dia kata nilai muda tidak diketahui kecuali oleh orang yang telah tua. Ini masa kita muda, tuan-tuan, kita tak terasa tu. Masa muda tu nikmat, orang kata nikmat muda apa semua gitu gini. Lalu orang menghamburkan masa mudanya, dia berpoya-poya habis gitu dengan masa mudanya berlalu. Sampai masa mana dia nak rasanya? Masa dia tua esok. Bila mari peringkat tua besok, sebab tu kita ni tuan-tuan, dia masuk umur yang 40-an, 50-an ni, itu dia kira dah masuk semi final, masuk final umur 60. Ini boleh kita tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi peringatkan juga tentang menghadapi umur, hari-hari umur yang tua. Satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kita dah masuk umur 40, masuk 50, masuk 60 ni dah peringkat final. Sebab Rasulullah wafat 63. Jadi kita kalau lebih daripada 60 tu, makna 70, 80 tu dah melampaui daripada apa yang berlaku 60 tahun yang Nabi sebut. Jadi masa kita muda ni, kita enjoy, orang kata kita seronok, kita habiskan masa muda dengan segala aktiviti. Sama orang muda ni, apa benda yang dia seronok sangat? Sukan dan hiburan. Jadi perhabis masa dengan hiburan, perhabis masa dengan sukan, dengan apa semua gitu gini. Jadi masa mana dia nak terasanya besok? Nilai masa muda dia tu bila dia menjelang usia tua. Dia mari tua besok barulah nak menyesal. Dia kata silap masa muda. Ataupun masa tua juga dia beri alasan yang banyak. Dia kata tua dah, tak larat dah, nak buat ibadat, nak itu, nak ini. Habis masa muda kau buat apa? Masa muda kita buat apa?
Ini kita kena ingat tuan-tuan, ada 4 soalan juga yang akan ditanya selain daripada kita ditanya dengan ma rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa qiblatuka wa imatuka. Akan ditanya juga salah satunya tentang umur kita. Kalau kita tengok dalam jilid yang pertama dalam kitab ni menceritakan tentang di alam kubur, kita akan ditanya daripada umur yang Allah Ta'ala bagi tu, apa kita buat. Jadi kita tak terlepas dan kita memang melalui masa daripada masa muda, daripada alam bayi, alam kanak-kanak, masuk peringkat memayyiz, masuk peringkat alam remaja, masuk alam Tuhan ni. Kita lalui semua benda tu. Jadi dengan itulah kata Hatim Az-Zahid, orang tak reti nilai masa muda dia, tapi bila dia terasa sangat bila dah menjelang usia tua. Tambah pula hak muda-muda ni pula merempit naik motor ni, pecut motor. Sebab saya pergi di Pahang tuan, ceramah di Felda di Pahang. Waktu siang tu kalau tengok motor, Allah, sayang ke motor. Sebab apa? Exhaust tu orang buat elok dah, bahagian mereka cipta motor, dia buat elok lagi, dia pergi potong tuan, dia pasang besi pipe. Baik main, dia kerat sana, dia kerat sini motor. Sekiranya orang yang pereka motor tu tengok motor tu rasa pengsan. Dia pandai lagi berlumba pada waktu malam. Di kawasan Felda ni malam-malam mana ada lampu jalan, kawasan ladang Sawit. Berlumba di waktu malam dengan keadaan lampu dibuang, signal dibuang, brek dicabut buang, habis semua. Kemudian tu pula mereka disajikan dengan arak ataupun dengan dadah. Maka lawan race motor merempit dalam keadaan memandu, meniarap di atas motor, memecut motor pada waktu malam. Jadi apa kesudahan? Banyak yang mati, banyak yang jatuh dalam gaung dan sebagainya. Masa muda dihabiskan dengan buat kerja-kerja yang macam tu. Tu dia mati, itu bila sedar-sedar dia mati, Allah, masa mudanya habis dengan kerja yang tak berfaedah. Dan ada pula yang hak muda-muda ni, budak-budak remaja ni, dapat berita, ada cikgu cerita mereka tak dapat bekalan dadah, nak beli tak ada duit, tarik lembu yang baru tu, lembu baru berak tu, dia ambil dicampur dengan minyak tanah, pakat lawan sedut tu, menggantikan ketagihan dadah. Sampai lembu nak berak pun takut dah, berebut nak ambil tarik baru tu. Ini berlaku tuan, anak-anak orang Melayu pakar. Itu teringat saya kata arwah Ustaz Mokhtar tu, dia kata orang Melayu ni pakar ilmu hisab. Kita ingatkan pakar ilmu hisab matematik lah, dah ilmu hisab dadahan. Sebab kalau tengok peratus majoriti yang masuk ke pusat serenti, pusat pembelian, orang Melayu. Bangsa-bangsa lain kurang orang Melayu. Dan anak-anak remaja kita yang masuk universiti ramai yang perempuan, yang laki-laki masuk pusat serenti. Ni Allah tuan-tuan, inilah nilai nikmat masa muda ni, dihabiskan dengan kerja-kerja yang cukup yang tidak berfaedah. Malam-malam minggu
terpekik terlolong dengan muzik dia, dengan apa segala macamnya. Habis masa gitu. Itu bila dia nak sedar ni, tu yang kata Hatim Az-Zahid, bila dia nak sedar, bila dia nak tahu nilai muda dia tu berharga, dia mari tua besok. Jika dipanjangkan umur, Allah jadikan sampai peringkat tua, masa tu barulah terasa, ya Allah, masa muda habis. Benda tu tak akan datang balik dah. Yang berlalu, yang muda tu tak akan berpatah balik. Kita makin tua. Jadi masa itulah kita kata nikmatnya, seronoknya masa muda. Jadi seronok kita ni orang yang beribadat kepada Allah. Sebab tu bagi dia peringkat umur muda, dia boleh beribadat kepada Allah sampai umur 40 tahun, maka dia akan tetap beribadah. Tapi kalau 40 tahun tak beribadah kepada Allah, daripada muda sampai ke mati pun tak beribadah dah, payah dah. Kata tu, kata tunggu saya dulu, masa saya belajar tu, guru kata kalau 40 tahun tu dah tak berubah, memang tamat dah. Akan menempuh tua, masa tua dia tu langsung tidak beribadah kepada Allah. Ada tuan orang yang hidup macam tu, tak beribadat kepada Allah. Jadi sebab tu kita nikmat muda Allah Ta'ala bagi ni sekali. Di atas sekali yang Tuhan berikan itu, jika tidak dimanfaatkan, maka menyesal pun tak berguna dah. Tak ada faedah apa. Sebab tu kita kadang-kadangnya cucu kita cari-cari, selongkar-selongkar, jumpa gambar. Jumpa gambar, kata ni gambar siapa tu? Entah, kata dia. Dia pun malas nak tengok dah. Kata tanya atuk, tanya nenek, nenek kata gambar atuk kamu lah. Dia kata handsome atuk masa muda. Dia kata tak payah, simpan. Pasal apa? Dia tak nak tengok dah. Kan? Dia jealous lah. Sebab masa tu tak akan berulang balik dah. Jadi sebab tu ingat, masa kepemudaan itu Allah Ta'ala bagi dengan muda tu. Masa itulah sepatutnya kita diisikan dengan pengisian-pengisian yang bermanfaat. Nak beribadat kepada Allah, nak apa semua kebaikan, kebajikan, masa inilah sebanyak-banyaknya bagi membekalkan di hari tua. Coba kita hari ni lah hidup atas dunia ni, kita disuruh simpan KWSP untuk di masa hari tua, dia kata kan. Tapi tak sempat tu orang kebas duit kita dah. Simpan di hari tua. Tapi kita dalam ibadat kepada Allah ni, kita nak simpan, inilah ibadat yang kita nak bawa ke peringkat tua, kebajikan dan ibadah. Maka nilai kepemudaan itu berharga. Berharga. Ni mari tua, dia sakit lutut, dia sakit pinggang, Allah, bila duduk nak bangkit payah. Pergi beribadat di masjid pun dalam keadaan yang tak selesa, pergi ke surau pun tak selesa. Jadi segala-gala kepayahan. Jadi kita masa tu baru nak buat muka sedih, masa tu baru kita nak merasa apa semua, tak ada makna tu. Biarlah kita jadikan masa muda tu masa untuk kita beribadat yang banyak menjelang di hari tua. Itulah nilai, kata Hatim bin Az-Zahid, masa muda akan dapat dirasai ketika dah tua. Banyak orang jadi gitu. Gitu juga nilai kesihatan. Nabi kata ingat masa sihat kamu sebelum sakit. Jadi nilai kesihatan itu, kata Hatim, tidak diketahui oleh orang kecuali orang sakit. Jadi kita tanya orang sihat ni betapa nikmat nilai sihat, dia tak reti nak cerita. Sebab dengan kesihatan Tuhan bagi itu juga satu daripada nikmat. Jadi nikmat sihat, maka kita seharusnya dan kewajiban kita untuk beribadat kepada Allah. Tapi nikmat sihat disalahgunakan pada jalan yang tak baik. Jadi bila dah mari sakit, baru nak buat alasan, saya sakit, saya uzur. Dengan Allah Ta'ala tak boleh tipu tuan, dengan manusia boleh lah.
Allah tahu masa kita sihat kita tak beribadat, masa sakit baru nak buat alasan kata kita tak sihat. Duk tipu diri sendiri, bukan tipu Allah Ta'ala, tipu diri sendiri. Jadi betapalah nikmat sihat Tuhan bagi. Kesihatan kita, boleh kita bergerak ke sana kemari, boleh kita orang kata makan minum tanpa halangan, boleh kita juga dalam keadaan kita berlari, kita duduk tak ada rasa sakit, fikiran kita pun dalam keadaan yang masih sihat, masih tenang elok. Jadi segala-gala kesihatan tu nikmat yang paling berharga. Maka nak menghargai nikmat sihat, maka sebaik-baiknya ialah kita beribadat kepada Allah. Masuk dalam hakikat manusia yang mensyukuri nikmat itu, mereka sentiasa akan bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang diterima, nikmat sihat ni, maka dibalas dengan beribadat kepada Allah. Masa inilah rebut peluang keemasan yang Tuhan bagi ni, nak buat ibadat sebanyak-banyak. Nanti bila dah sakit nanti payah tuan-tuan. Tapi itulah, bila kita dah sakit ni, dia tertakluk kepada daripada awal. Kalau awal tu dia biasa beribadat, dia sakit macam mana pun dia buat juga. Tapi daripada awal masa sihat dia tak buat ibadat, masa sakit lagi dah pakai tak buat terus dah. Tinggal. Jadi kita masa sihat bila tekun rajin beribadat, dan bila mari sakit kita beribadat juga kepada Allah. Sebab tu disebut dalam kitab Riyadhus Salihin juga, dalam hadis berkenaan dengan umur kita peringkat tua ni, dia kata bila kita uzur, maka Allah menerima ibadat kita ketika itu. Dan jika uzur sampai tak boleh beribadat, Allah terima ibadat masa kita sihat. Masa orang yang koma dia tak sedar. Tapi masa hidup, masa sihat dia beribadat, solat dia tak tinggal, jaga, buat ibadat. Dengan takdir Allah satu hari dia jatuh sakit, koma. Bila koma tak sedar. Jadi orang nak kata macam mana dah sembahyang dia apa semua, Allah terima hak semasa dia sihat. Ini tuan boleh tengok dalam kitab Riyadhus Salihin, jilid yang pertama. Allah terima masa dia sihat. Dan kita pula jika sekiranya berlakunya keuzuran, uzur itu yang dipanggil sebagai uzur syar'i, dengan sebab sakit, dengan sebab kita kecederaan berlaku, Allah menerima ibadat orang yang uzur itu dalam bentuk yang sekadar dia mampu dia boleh buat. Dia macam kita semayang tengok duduk atas kerusi buat semua, ada orang tanya saya, macam mana duk? Kita kena tengok kemampuan pada diri kita. Jangan tengok kawan semayang duduk atas kerusi, aku pun rasa tak bersedap nak duduk atas kerusi, tak boleh. Kemarin tengok semayang elok je, pagi ni mari tengok duduk atas kerusi, kok mana cerita? Nanti asar nanti pula boleh sembahyang macam biasa. Ni kita tak boleh buat gitu, sebab dia kena ukur pada kedudukan yang kita ni sebenarnya macam mana. Jangan ikut kawan. Betul-betul uzur baru boleh kita buat macam tu. Kalau kita tak sikit-sikit boleh kata nak lipat kita sakit sikit je pun sakit, kan? Bukan ni takat yang boleh. Dia kata saya tak boleh turun sampai macam tu, takat ni. Takat tu cukup Allah terima dah, sebab dia kena uzur. Kita juga dengan berlakunya, mungkin kita kecederaan, kemalangan, jatuh motor ke apa ke, kawan kita dia kata telefon saya, dia kata Ustaz nak tanya sikit ni, dia kata saya uzur ni kaki patah. Habis dia kata dah patah, masuk hospital dia bos semen. Dia kata saya nak tanya, muskil nak tanya sikit ni. Dia kata nak mandi, nak mengangkat adas besar, nak mandi, nak buat macam mana kaki patah. Dia kata patah-patah pun nak mandi hadas besar juga. Dia kata kaki yang patah. Kita faham.
kaki patah dia kata. Jadi saya kata, yelah, bila kaki dah patah dan uzur ni kan, kena tayamum lah. Dia kata tayamum buat macam mana? Baru nak mengaji. Kan? Inilah kita kebanyakan. Padahal mengaji itu fardu ain, hari-hari kita kena belajar, kan? Jadi dia ni tak mengaji. Bila dah patah baru nak mengaji. Dia tanya, nak tayamum buat macam mana? Saya kata tayamum ni simple je. Ambil debu tanah yang bersih, sapu muka sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali. Habis. Ambil debu tanah yang bersih, kita tepuk, niat kita menggantikan air, sapu muka sekali. Lepas tu debu yang ada di tapak tangan kiri ni, sapu di belakang ni, tangan kanan ni, sampai ke siku, sampai pergelangan tangan. Berhentilah. Lepas tu hak yang sebelah ni pula, debu ni sapu sebelah ni, sebelah kiri pula, sampai pergelangan tangan. Habis. Dia kata takkan macam tu kok. Dia kata kan. Dia pandai lagi, tapi dia tanya kita. Dia kata takkan macam tu kok. Habis saya kata nak buat macam mana? Dia kata kan biasa kita kena mandi. Pasal tak boleh mandi dan ganti tayamum tu. Yang Allah kata fatayammamu sa'idan tayyiban, menggantikan air, tak boleh kena air. Dia kata takkan macam tu kok. Dia kata simple sangat. Habis tu nak buat macam mana? Mandi debu. Ambil debu satu kolah, buah terjun untuk mandi. Dia tanya, makna dia tak reti. Tapi bila kita beritahu kat dia, dia kata bukan macam tu. Habis ni manusia kacau je. Ada tak reti, ikutlah kita beritahu benda yang betul ni. Jadi pasal dia kata janggal, pelik sangat dia katakan. Dia kata takkan sapu muka sekali, tangan kanan kiri sekali, dah habis dah. Selesai dah. Dah Allah sebut gitu dan hukum gitu tayamum, kita nak buat macam mana? Wa imma berlakunya hadas kecil, hadas besar pun kita tayamum, tak boleh kena air. Itu kata fatayammamu sa'idan tayyiban, menggantikan air itu perkara yang baik. Allah suruh buat gitu. Itu uzur, sebab uzur syar'an. Jadi bila kita dah sihat, besok kita boleh buat sembahyang macam biasa balik lah. Boleh kita gunakan air balik. Lepas tu dia kata ada kaedah lain bagi cepat nak hilangkan patah. Dia kata nak hilang patah tu, nak kena buka simen tu. Dia kata ustaz boleh buat? Saya kata lah, kalau nak suruh saya buat lah, tapi kena buka simen tu. Tak buka simen saya nak buat macam mana? Dia kata buka simen dia tulang lari. Ikut kamu lah. Kalau nak tolong, saya kata saya buka simen tu. Dia kata kena gaji. Tak payah gaji, mari saya nak buka. Kalau nak lah kan, tak payah tuan-tuan. Ambil pisau yang tajam tu, toreh bagi dia ada lorong sikit. Lepas tu ambil cuka yang kita ada beli di kedai, sebotol RM1 lebih, curah dalam tu. Tunggu masa 5 minit, terpokah habis. Tak payah buat gaji kan? Hospital buat gaji kan? Tak payah. Benda tu mudah. Ambil pisau, toreh bagi dia berlorong macam longkang sikit tu. Tuang cuka tu dalam tu, 2-3 sudu ya tuang. Tunggu masa 5 minit, terpokah habis. Lepas tu dia kata nak buat macam mana? Nak suruh saya rawat, nak suruh saya tolong, dia kata. Kita nak tengoklah patah tu, patah yang patah tebu ke, ada patah oyong ke, ada patah serpih, macam mana patah kita nak tengok. Kalau bagus, saya kata dapat gambar X-ray tu bawa, saya nak tengok macam mana. Lepas tu dia kata saya nak buat, saya nak betulkan benda tu. Kalau tulang tu patah, kita tarik masuk balik. Allah, ada sakit tak? Sakit tak ada cerita, saya tak ada abuse. Kita tarik tulang tu masuk balik, itu kita bandage dengan ubat, balut dengan ubat. Dia kata sakit, sakit ikutlah, saya tak nak kan. Nak tolong bolehlah tolong, cara macam tu lah. Jadi tu kita kan. Jadi uzur-uzur ni sebab berlaku. Sebab tu kita ni dalam Islam, kita kena belajar masa kita sihat sampai masa kita sakit. Ada yang kawan ni luka ni, muka jatuh motor habis kan, tangan-tangan habis luka, tak boleh kena air, kena tayamum.
Jadi kita duk tanya, macam mana nak tayamum? Jadi nampak sangat bahawa sebenarnya kita ni tak belajar. Bila dah kena sakit baru tanya macam mana nak buat. Jangan gitu. Jadi sebab itulah nikmat sihat tak akan diketahui, kata Hatim Azim ni, melainkan orang yang sakit baru dia rasa. Dan gitu juga nilai keselamatan, nilai kesejahteraan tidak diketahui kecuali oleh orang yang terkena bala. Jadi kita duduk sehat, sejahtera, selamat, dalam keadaan yang elok, tenang. Tiba kita tak tahu tu nikmat tu. Tapi masa mana nikmat tu akan dirasai? Bila dia terkena bala, kan? Diuji Allah dengan bala, berlakunya kebakaran, berlakunya angin, rumah ditiup di angin, berlakunya pula banjir, kan? Musnah habis harta benda. Dia menung kita lepas tu, kan? Kesan-kesan banjir. Buat 2 minggu lepas saya pergi ke Kelantan tengok, Allah, kan, masih tak terurus lagi lah. Yang duduk dalam khemah pun ada lagi. Yang orang yang jual kereta, syarikat jual kereta Yuska, berpuluh-puluh biji kereta penuh dengan lumpur, kan? Duduk situ tak boleh nak buat apa dah. Jadi menanggung kerugian. Kalau satu biji kereta pun paling kurang 7-6-7 ribu pun, berpuluh biji ni, kan? Bukan sebiji dua. Sepindah lalu kita tengok, saya rasa dalam 20 biji lebih kereta second hand, kan? Habis tak nampak apa dengan lumpur, habis rosak, tak boleh pakai. Berapa kerugian ni tanggung. Jadi masa kita senang tu, kan, masa kita tak dikenakan bala, kita seronok, suka berurus niaga kita, kan? Orang pakat beli kereta, jual kereta, jadi kita pun seronok. Masa tu kita tak ingat. Tapi bila kena dengan musibah macam ni, barulah masing-masing macam ayam berak kapur lah. Menung tengok Allah sedih. Duduk dalam khemah tu punya panas, Tuhan yang tahu, kan? Kain tu plastik yang biru, warna biru apa? Biru oranye tu. Duduk khemah tu. Tak ada rumah. Tak tahu lah apa masalah ni. Apa ada yang dengar cerita kata dia orang ni teroka tanah-tanah setinggan. Kemudian tu bukan tanah dia duduk. Jadi masalah nak bagi tanah pun tak boleh. Jadi nak kena tunggu bagi pihak kerajaan negeri untuk menguruskan buat rumah. Buat rumah, bentuk rumah kos rendah untuk bagi kepada orang. Jadi lambatlah. Paksa duduk dalam khemah tu. Dah berapa bulan dah kena banjir dulu sampai sekarang. Jadi kita nak bayar macam mana? Masa kita sehat, masa kita senang, masa kita lapang, masa kita selamat, sejahtera, kita seronok suka sampai tak ingatkan Tuhan. Jadi kena macam ni barulah kita. Itulah lazimnya manusia jadi gitu. Jadi sebab tu kita, tuan-tuan, masa kita sehat, masa sejahtera, masa kita selamat, masa itulah kita kena ingat nikmat yang Tuhan bagi, bukan untuk dihamburkan masa menghabiskan gitu saja, tapi untuk beribadat kepada Allah. Seandainya Allah uji kita dengan bala, maka kita boleh tahan dan boleh menghadapi dengan tenang, insya-Allah. Dan begitu juga yang keempat, kata Hatim, nilai hidup tidak diketahui melainkan orang yang telah mati. Orang mati dah masuk dalam kubur, ditanam, masa tu barulah teringat, terasa, ya Allah, nikmatnya, seronoknya sehat, nikmatnya hidup ni dah mati. Jadi mati ni nak cerita kat orang hidup tak boleh dah. Maka bersemadilah kita di liang lahat tu. Maka yang hidup meneruskan kehidupan dia. Kita yang mati ni nak dikhabarkan bagaimana seksa azabnya, tak boleh. Melainkan apa yang kita dapat pengajarannya, iaitu ditinggalkan hadis-hadis oleh Nabi SAW yang menceritakan bagaimana azab seksa deritanya orang yang telah mati. Jadi itu kita sedia maklumlah, bab ni telah diulang-ulangkan, ya. Mati itu bagi yang mati dalam keadaan yang husnul khatimah membawa keuntungan yang bahagia kekal abadi. Tapi yang mati dalam su'il khatimah, derita yang membawa kekal abadi juga.
sepanjang hidup dalam keadaan derita di alam akhirat. Jadi inilah kita ingat, peringatan walaupun disebut 4 perkara ni, tetapi ianya membawa pengertian yang cukup besar dalam kehidupan kita, supaya kita ni ingatlah segala nikmat yang Tuhan beri. Jika nak dikira, nak dihitung, tak larat nak dikira. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nak dikira, nak dihitung, tak terkira dan tak terhitung. Jadi sebab itu, dengan nikmat-nikmat Tuhan bagi ni, nikmat muda, nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat hidup, dia digunakan untuk kebaikan dan kebajikan. Jangan disalahgunakan. Sebab kita ni bersyukur tuan-tuan, masih lagi Tuhan panjangkan umur kita, kawan rakan kita, jiran kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita telah kembali ke rahmatullah. Ni kita masih lagi Tuhan simpan ni, Tuhan bagi hidup di dunia ni, peluang keemasan yang cukup baik untuk kita tunaikan kewajiban kepada Allah. Jangan kita leka. Jangan leka. Inilah peluang yang kita nak rebut sebaik-baiknya, sebelum kita dijemput ataupun dicabut nyawa kembali kepada Allah ke alam yang baka. Jangan dipersia-siakan masa ni. Sebab apa ni, nikmat yang tak ada ni Tuhan nak bagi inilah kepada kita. Jadi jika kita biarkan perkara ni, rugi serugi-ruginya tuan-tuan. Itulah pesan kita kepada diri kita, anak isteri kita, cucu-cucu kita, rakan kita, jiran kita, sahabat handai kita. Kita pesan ni lah. Sambil-sambil kita ziarah kat dia, pesan-pesanlah benda ni. Ingat, kita ni masih hidup, nikmat Tuhan bagi, maka guna nikmat untuk beribadat kepada Allah. Jangan kita leka. Sesaat kita leka, boleh berlaku dalam masa itu segala mungkin yang Allah kehendaki. Allah nak mencabut nyawa kita, belum tentu. Kita duduk seronok-seronok, bersiap-siap kita nak pergi, nak berjalan, nak apa gitu ni, kan? Tiba-tiba Allah ambil nyawa kita. Atau mungkin kita bersiap juga, anak-anak kita kata, jom abah, ibu, kita bawa pergi berjalan. Kita seronok-seronok berjalan, tidur baring, meninggal dekat hotel. Segala kemungkinan boleh jadi. Jadi sebab tu, isikan dengan beribadat kepada Allah, dan rajinlah kita buat ibadat. Mudah-mudahan kita dapat keuntungan yang tiada ada tolak bandingnya di hari akhirat besok. Jangan kita rugi. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu, insya-Allah sambung nanti, doktor sambung pada hari Isnin, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'afni insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.